Hai, Assalamualaikum semua. Berjumpa lagi kita dalam kelas sains online bersama Muallimah Zati dalam mata pelajaran sains tahun 6. Hari ini kita masih lagi dalam unit 5 iaitu pemeliharaan dan pemuliharaan. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah menjelaskan melalui 4 contoh faktor ancaman yang menyebabkan kepupusan haiwan dan tumbuhan. Yang kedua, menyatakan maksud pemeliharaan dan pemuliharaan haiwan dan tumbuhan. Dan yang ketiga, dapat memerihalkan 6 cara-cara pemeliharaan dan pemuliharaan haiwan dan tumbuhan. Antara kriteria kejayaan kita pada hari ini ialah murid dapat menyatakan maksud pemeliharaan dan pemuliharaan haiwan dan tumbuhan. Dan yang kedua, dapat menjelaskan melalui 4 contoh faktor ancaman yang menyebabkan kepupusan haiwan dan tumbuhan. Baiklah murid-murid, apakah yang akan kita belajar dalam bahagian 2 ini? Dalam bahagian 2 ini, kita akan melihat apakah aktiviti yang dapat mengancam haiwan dan tumbuhan. Baiklah murid-murid, dalam video yang lalu, kamu telah mempelajari tentang kepupusan haiwan dan haiwan yang diancam kepupusan. Dan dalam video kali ini, iaitu bahagian 2 dan 3, kita akan melihat apakah aktiviti yang dapat mengancam haiwan dan tumbuhan yang dilakukan oleh manusia. Apakah objek ini? Adakah murid-murid dapat mengetahui apakah objek yang tertera di hadapan kamu sekarang? Ya, betul. Objek tersebut adalah telur penyu. Tahukah murid-murid, penjualan telur penyu adalah menyalahi undang-undang di bawah Akta Perdagangan Antarabangsa mengenai spesies terancam pada tahun 2008 dalam kurungan Akta 686. Mengapakah telur penyu tidak boleh dijual? Hal ini kerana penyu merupakan haiwan yang diancam kepupusan. Penjualan telur penyu akan menyebabkan spesies ini semakin berkurangan. Penyu dan haiwan lain merupakan spesies yang diancam kepupusan. Jadi, adakah perbuatan manusia mendorong kepada kepupusan haiwan dan tumbuhan ini? Ya, betul. Sebenarnya, aktiviti manusialah yang menjadi faktor utama kepada ancaman kepupusan haiwan dan tumbuhan. Antara aktiviti-aktiviti manusia yang dapat mengancam kepupusan haiwan dan tumbuhan ialah: yang pertama, pembalakan; kedua, pemburuan; yang ketiga, penerokaan kawasan hutan; dan yang keempat, pencemaran. Penerokaan hutan secara tidak terancang untuk pembalakan, pembangunan dan pembinaan jalan raya akan menyebabkan kemusnahan habitat semula jadi hidupan liar. Manakala pemburuan haram yang berleluasa bagi mendapatkan bahagian anggota badan haiwan akan menyebabkan haiwan liar diancam kepupusan. Pencemaran juga yang disebabkan oleh aktiviti manusia seperti tumpahan minyak, pembuangan sampah serta pembuangan bahan toksik dapat mengancam kehidupan haiwan dan tumbuhan. Bencana alam juga dapat mengakibatkan banyak haiwan mati kerana tidak dapat melarikan diri. Bencana alam seperti banjir, gempa bumi dan ribut taufan dapat memusnahkan habitat tumbuhan dan juga haiwan. Baiklah semua, itulah perkongsian mengenai punca kepupusan haiwan yang disebabkan oleh aktiviti manusia yang menjadi faktor utama di samping kejadian bencana alam yang terjadi di planet kita. Adakah anda mempunyai sebarang cadangan bagi mengatasi kegiatan manusia yang mengancam populasi haiwan dan tumbuhan ini?
Kita akan sambung dalam bahagian seterusnya iaitu bahagian 3 untuk perkongsian cara-cara mengatasi masalah ini. Dalam bahagian 3 ini, kita akan mempelajari apakah maksud pemeliharaan dan pemuliharaan dan bagaimana usaha-usaha pemeliharaan dan pemuliharaan dapat dilakukan. Mengapa haiwan itu melarikan diri? Alamak, hutan terbakar. Cepat, selamatkan diri. Murid-murid, tengoklah keadaan semua haiwan ini. Kebanyakan daripada mereka terperangkap dalam kebakaran dan tidak dapat menyelamatkan diri. Murid-murid, apa yang boleh kita lakukan untuk melindungi haiwan dan tumbuhan daripada terus diancam kepupusan? Antara cara mengatasinya ialah yang pertama, kita dapat melakukan pemeliharaan. Kata kunci di sini ialah pelihara. Apa maksud pemeliharaan? Pemeliharaan bermaksud mengekalkan keadaan asal haiwan dan tumbuhan daripada musnah. Antara aktiviti-aktiviti pemeliharaan yang dijalankan bagi melindungi spesies haiwan dan tumbuhan ialah yang pertama ialah mendidik masyarakat tentang melindungi haiwan dan tumbuhan daripada diancam kepupusan. Kita boleh menggunakan medium seperti internet, filem atau lagu untuk mendidik orang ramai. Yang kedua, elakkan membeli produk yang diperbuat daripada bahagian badan spesies haiwan yang terancam. Membeli produk jenis ini sama seperti kita menyokong kegiatan pemburuan haram. Yang ketiga, mewartakan spesies haiwan dan tumbuhan sebagai spesies yang dilindungi. Dengan cara ini, sesiapa yang memburu spesies haiwan dan tumbuhan yang terancam akan dikenakan hukuman yang berat. Yang seterusnya, menganjurkan kempen yang menentang pembalakan dan pemburuan haram. Kempen ini boleh dianjurkan di kawasan awam bagi menarik kesedaran orang ramai. Seterusnya, mewartakan hutan sebagai kawasan hutan simpan. Dengan ini, pembalak tidak boleh menebang hutan dan memusnahkan hutan sesuka hati kerana telah diwartakan. Seterusnya, menebang pokok terpilih sahaja bagi mengelakkan kepupusan tumbuhan. Jadi, spesies tumbuhan yang terancam dapat dilindungi. Kemudian, menguatkuasakan undang-undang dan peraturan. Tindakan tegas boleh diambil untuk mereka yang membunuh, menyeludup dan memburu spesies haiwan dan tumbuhan yang terancam. Seterusnya, mewartakan sesetengah kawasan paya bakau sebagai tapak Ramsar. Hal ini bertujuan untuk melindungi dan memelihara kawasan paya bakau. Dan yang terakhir, taman laut digazetkan untuk melindungi habitat di dasar lautan. Dengan ini, habitat haiwan dan tumbuhan di dasar lautan dapat dilindungi. Cara mengatasi yang kedua ialah melakukan pemuliharaan. Kata kunci di sini ialah pulih. Apakah maksud pemuliharaan? Pemuliharaan bermaksud mengembalikan tumbuhan dan haiwan kepada keadaan asal. Antara aktiviti pemuliharaan yang dijalankan bagi melindungi spesies haiwan dan tumbuhan ialah yang pertama ialah pusat rehabilitasi orangutan diwujudkan bagi memelihara spesies orangutan. Pusat rehabilitasi orangutan di Sepiluk Sabah contohnya diwujudkan sejak tahun 1964 lagi untuk memulihkan spesies orangutan.
Yang kedua, mewujudkan pusat pemeliharaan penyu di habitat semula jadi. Usaha pemeliharaan ini dapat memelihara penyu. Contohnya, pusat penerangan dan santuari penyu di Cerating, Pahang. Dan yang terakhir, menanam semula pokok di kawasan pembalakan. Aktiviti ini dapat menggantikan semula habitat tumbuhan yang musnah di kawasan pembalakan. Baiklah murid-murid, adakah kamu pernah melakukan aktiviti pemeliharaan dan pemuliharaan? Itu sahaja perkongsian tentang pemeliharaan dan pemuliharaan serta aktiviti dan usaha bagi mengatasi spesies haiwan yang semakin terancam. Jumpa lagi dalam video yang akan datang. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum.